Kita hari ini nak membincangkan tajuk masih lagi tajuk 2.3 sifat kimia dan salin pertukaran sebatian antara siri homolog. Cuma kita nak melihat sifat kimia alkana. Okay, kita nak melihat sifat kimia alkena. Jadi kriteria kejayaan kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, kamu boleh menyatakan satu daripada 3 sifat alkena. Alkena ni dia ada 3 tindak balas kimia yang akan berlaku. Tapi dalam 3 tu, dia ada anak-anak dia. Nanti kita akan lihat. Yang kedua, kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 3 persamaan kimia bagi tindak balas pembakaran alkena. Okey. Yang ketiga, kamu dapat menulis 3 persamaan bagi tindak balas penambahan hidrogen, penambahan halogen, penambahan halogen halida, penambahan air dan pengoksidaan menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. So yang ketiga ni macam banyak sikit sebab kan cikgu kata tadi dia ada 3 tindak balas yang besar, tapi tindak balas yang kedua tu dia ada anak-anak dia. So kita takkan habis semualah 3 tindak balas tu. So kita sempat bincang sampai tindak balas penambahan sahaja. Okey, itu pun kita tengok keadaan kita macam mana. Okey. Jadi sebelum kita nak mulakan tindak balas kimia ataupun sifat kimia, kita imbas kembali sifat fizik alkena. Okey, untuk ini cikgu nak ajak kamu lihat soalan modul muka surat berapa ni? Muka surat 101. Oh, ni bukan 101 ni. Okey, cikgu salah tulis. Ini muka surat 105. Cuba tengok buku modul muka surat 105. Okey, dah tengok ke modul muka surat 105? Okey, first kita tengok dahulu soalan 24. Okey, soalan 24 dia tanya kita mengapa takat lebur dan takat didih butena lebih tinggi daripada etena. Ini sama macam soalan sifat fizik alkanai yang kita belajar pada hari Jumaat yang lepas malam lah. So kita nak lihat. Jadi kita tahu butena, okey, butena dia C berapa? C4H8. Ini adalah butena. Manakala etena, okey, etena adalah C2H6. Cikgu bukan 4 ke? Kejap ya. Azan pula dekat tempat cikgu. Kita bagi laluan pada azan dahulu sekejap.
Okey. Tadi ada bunyi azan, cikgu tak naklah lawan suara azan tu. Okey. So, tadi sorry cikgu salah tulis. Sepatutnya Itena C2H4 kan. Okey, thank you Alia. Okey, so kita sambung boleh? Boleh. Okey. Jadi kita boleh tengok dekat sini, bilangan molekul karbon, okey, bilangan karbon per molekul untuk butena ini lebih banyak, lebih besar. Betul tak? Saiz molekul dia lebih besar. So kita kaitkan dengan bilangan atom karbon per molekul. Jadi butena, okey, butena dia mempunyai bilangan atom karbon per molekul lebih banyak berbanding etena. Okey, jadi saiz molekul butena lebih besar daripada etena. Kemudian kita katakan daya tarikan antara molekul, okey, bagi butena dia lebih kuat. Jadi lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu. So, point dekat sini yang cikgu nak cakap, first kali bila soalan macam ni, kamu kaitkan dengan bilangan atom karbon bagi setiap molekul. Kemudian kamu kaitkan dengan saiz molekul and then daya tarikan antara molekul, barulah kita kaitkan dengan tenaga haba yang kita perlukan untuk memutuskan atau mengatasi daya tarikan itu. Okey, so next kita nak tengok soalan 25. Okey, soalan 25 cikgu nak tanya kamu. Okey, boleh tak seorang tolong bacakan soalan? Cikgu saya baca ya. Okey. Soalan 25. Jadual 25 menunjukkan maklumat bagi 3 sebatian di dalam satu siri homolog. Yang bawah tu nak kena baca ke cikgu? Okey, yang bawah tu kita tengok. Okey, thank you Alia. Okey, yang bawah tu X dia ada dua, yang X tu kita boleh terus tulis dekat situ. Okey, X tu adalah etena, betul tak? Okey, Y adalah propena dan Z adalah butena. Okey, kita tulis siap-siap dekat ruangan jadual formula molekul butena tu apa? So apakah formula molekul butena, kelas? C4H8. Yes, betul. C4H8. Thank you yang menjawab tu. Okey. Okey. Kemudian kita tengok soalan. Barulah kita tengok soalan, kan? Kemudian namakan Y. So, automatik kita dah tahu dah nama dia. Nama dia adalah propena. Sebab tu kita better kita huraikan dulu maklumat yang ada dalam jadual apabila soalan tu kita buka soalan. Okey, kemudian namakan siri homolog. So kita tahu daripada formula molekul dia, okey, daripada formula molekul tu kita tahu dia adalah formula ARM dia adalah CnH2n. Sebab bila C2H4 kan. So daripada formula ARM dia CnH2n, so kita tahulah ini adalah formula ARM apa? Formula ARM untuk alkena. Okey. Saya salah tempat pula tulis kat sini, alkena. Okey, the last soalan yang A. Mana A3? Lah, betul lah saya tulis jawapan tadi ya. Okey, alkena. Okey, so tulis formula ARM. Nampak? Dia minta dah formula ARM. Padahal kita dah tulis pun dekat maklumat atas. Jadi formula ARM dia adalah CnH2n. Okey, dan dia suruh kita nyatakan formula molekul Z. Automatik pun kita dah jawab kan dekat sini, iaitu C4
H8. Okey, yang dah jawab tu terus tanda guna pen merah modul kamu. Okey, terus tanda guna pen merah. Okey, seterusnya dia suruh kita lukiskan formula struktur bagi Z. So, ini adalah formula struktur bagi propena. Betul tak? Propena. So, propena C double bond C. Biasa kita akan pilih dia prop satu ena. So biasa kita memang akan letak carbon double bond tu dekat carbon yang pertama. Tapi untuk propena dengan etena tak ada masalah. Kalau kita letak kat belakang pun. Cikgu, Z tu bukan butena ke? Butena ke? Ya Allah, Zat. Z butena. Betul. Loh, saya duk fikir ke Y tu lagi. Okey. Z adalah butena. So, walaupun butena, dia tak letak nama spesifik kan? Betul. So, kita anggap dia adalah but 1 ena. Okey, but 1 ena maknanya ikatan ganda 2 tu duduk dekat karbon yang pertama. Betul. Okey, so kamu lukislah ikatan ganda 2 tu duduk dekat karbon yang depan atau karbon yang belakang. Yang penting karbon tu mesti karbon yang hujung. Okey, kamu boleh lukis macam ni. Okey. And then, soalan yang C, soalan C yang terakhir ni dia tanya kita, terangkan mengapa takat didih ahli dalam siri homolog bertambah apabila bilangan atom karbon per molekul bertambah. Okey, siapa nak cuba terangkan? Dia ada dapat 3 markah dekat sini ni. Okey, siapa nak cuba terangkan? Nak cuba jawab soalan ini? Ada tak? Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba tak? Okey, kalau tak ada yang nak cuba, saya terangkan. Okey. So, first kita nak ambil point yang mana? Cuba tengok soalan 24 tu. Kita boleh guna point dekat soalan 24. Dalam kita nak menerangkan kenapa butena dia mempunyai takat didih, takat lebur lebih tinggi dari etena. So, first dia ambil point apa tu? First adalah siri pula dah. Dia kaitkan dengan bilangan atom per karbon. Tapi dia dah bagi kan bilangan atom karbon per molekul tu. So, kita ambil point yang kedua iaitu size molekul. Kita kaitkan pertambahan bilangan atom per karbon, bilangan atom karbon per molekul ni dengan penambahan size. So, kita katakan size molekul sebatian semakin besar. Okey, first kita kaitkan dengan size molekul sebatian semakin besar. Kemudian kita kaitkan pula dengan daya tarikan. Daya tarikan antara molekul. Okey, daya tarikan antara molekul butena pula dah. Apa nama? Nama tu bertambah. Duk fikir butena, sebut butena pula. Okey, daya tarikan antara molekul bertambah atau kita boleh kata semakin kuat. Macam tu. Okey, kemudian yang ketiga kita katakan bila daya tarikan antara molekul telah semakin kuat kan, so kita perlukan lebih banyak tenaga haba. Okey, lebih banyak tenaga haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan itu.
Senang aja kan? So dapatlah 3 markah. Boleh tak kelas jawab macam ni? Boleh. Okay. So dah tak ada soalan. Cikgu nak proceed dengan soalan dengan bahagian hari ini. Okay. Hari ini dia nak masuk sifat kimia alkena. Okay. Jadi sifat kimia alkena ni kalau kita tengok kenapa dia ada banyak tindak balas. Okey, kalau macam alkana dia ada 2 je kan, iaitu pembakaran dengan penukar gantian. Tetapi alkena ni dia ada 3. Dia ada 3 tindak balas. Sebab alkena ni dia lebih reaktif. Okey, secara kimia dia lebih reaktif kalau kita bandingkan dengan alkana. Sebab apa? Sebab dia ada ikatan kovalen ganda 2. Dia ada ikatan kovalen ganda 2 antara 2 atom karbon tu. Jadi hampir semua tindak balas itu dia akan berlaku pada ikatan ganda 2. So contoh cikgu ambil kat sini. Okey, so ni ikatan kan ganda 2 ataupun kumpulan berfungsi dia. Jadi, kan cikgu kata masa cikgu terangkan kumpulan berfungsi ni, biasanya tindak balas kimia ni dia akan berlaku pada kumpulan berfungsi. Jadi, tindak balas ni dia akan berlaku dekat ikatan ganda 2 ini. Jadi, untuk level SPM, tindak balas kimia alkena yang boleh berlaku adalah tindak balas pembakaran. Yang kedua, tindak balas penambahan. Dan yang ketiga, tindak balas pempolimeran. Okey, tindak balas pempolimeran penambahan. Tersalah sebut pula. Okey. So, kita nak melihat dahulu yang pertama. Okey, yang pertama ni kita nak tengok dulu. Okey. So, sifat kimia yang pertama iaitu tindak balas pembakaran. So yang ini agak senanglah untuk kamu faham sebab kamu dah belajar tindak balas pembakaran untuk alkana. So dia sama sahaja lebih kurang macam alkena. So tindak balas pembakaran alkena ni pun dia ada 2 jenis iaitu pembakaran lengkap dan pembakaran tidak lengkap. Okey. So, pembakaran lengkap ini akan berlaku apabila alkena dia akan terbakar dengan lengkap dalam keadaan oksigen berlebihan. So, hasil dia sama je macam alkana iaitu dia menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey. So, sebagai contoh kita tengok dekat sini. Contoh dia bagi dekat kita pembakaran pembakaran alkana etena. Pembakaran etena seperti berikut. So sama je. So C2H4 dia akan bertindak balas dengan oksigen dan dia akan hasilkan apa? Dia hasilkan karbon dioksida dan air. So H2O. Okey. So, kalau kita seimbangkan samalah. Cara dia sama je macam kita seimbangkan tindak balas pembakaran alkana. So, kita seimbangkan, kita tengok dahulu bilangan karbon. So, sini 2, sini 2. Kemudian kita seimbangkan hidrogen. So, sini ada 4. Sini kita letak 2 dekat depan. Kemudian baru kita lihat oksigen. So, oksigen ada berapa? Ada 2 tambah 4. Okey, jadi 6. So, kita letak 3 dekat depan sini. Kan? Cikgu rasa kamu dah faham dah untuk seimbangkan persamaan ni. Okey. So, alkena ni dia akan terbakar. Okey, dia akan terbakar dengan alkena yang terbakar dengan tidak lengkap dalam bekalan oksigen yang tak cukup ni dia akan membentuk zarah karbon.
Okey, dalam bentuk jelaga, gas karbon monoksida yang beracun dan juga air. So ini pun sama juga macam alkana. So cikgu tak terang dengan lebih detail lah untuk bahagian ini sebab cikgu percaya kamu dah faham tindak balas pembakaran alkana. Okey, so cuma yang cikgu nak tekankan dekat sini, pembakaran alkana ni kan dia akan hasilkan nyalaan yang lebih jelaga tau. Okey. Dia lebih berjalaga, maknanya lebih banyak asap hitam tu yang berbanding alkana yang sepadan. Contohnya kalau etena dia akan hasilkan lebih banyak jelaga berbanding etana. Okey. So kenapa dia menghasilkan jelaga yang lebih banyak? Sebab dia disebabkan oleh peratus jisim karbon per molekul yang lebih tinggi. Okey, jisim karbon per molekul lebih tinggi dalam alkena berbanding alkana. Okey, nanti bila ada masa cikgu akan terangkan apa maksud peratus jisim karbon molekul lebih tinggi tu. Cara dia senang je kita nak kira dia. Okey, peratus jisim karbon. Kamu boleh kira sebenarnya. Okey, kamu kira jisim karbon. Okey, jisim karbon. Kamu bahagi dengan jisim, maknanya kita ambil inilah JAR, jisim atom relatif karbon. Kita bahagikan dengan JMR etana. Contoh cikgu ambil etana kan, C2H4. So kamu darab dengan 100%. Ni untuk peratus etana. Okey, so kalau nak cari untuk etana, kamu buat juga yang sama. Kemudian kamu cuba bandingkan, tengok peratus karbon mana yang lebih tinggi. So lagi tinggi peratus karbon dalam molekul itu, lebih banyaklah jelaga yang dihasilkan. Ada soalan tak nak tanya untuk bahagian ini? Okey, so kalau tak ada soalan, kita cuba lihat latihan modul muka surat 106. Dia suruh kita tuliskan persamaan kimia bagi alkena yang terbakar lengkap iaitu latihan 26. So kalau butena, okey, butena diterbakar dalam lengkap, cuba kamu buat tengok apa jawapan yang kamu dapat. Butena adalah C4H8 kan? Betul tak kelas? Betul cikgu. Kemudian dia akan bertindak balas dengan oksigen dan dia akan hasilkan karbon dioksida dan air. Kamu tulis tu jarak-jarak sikit. Kan macam cikgu tulis tu nampak tak cikgu letak sikit space dekat depan tu supaya cikgu boleh seimbangkan sekejap lagi. Nak tulis perkali kita seimbangkan. Kemudian bila kita seimbangkan, so karbon dioksida akan jadi 4. Sebab apa? Sebab ada 4 karbon sebelah kiri. Kemudian hidrogen ada 8. Jadi cikgu letaklah 4 dekat sini kan. So bila dah letak 4, oksigen jadi 8 campur 4. Jadi berapa? Jadi 12. Jadi 12 belah sini dah ada 2. So 12 bahagi 2 dapatlah 6. Faham tak? Faham. Okey. Alright. Cuba buat pembakaran propena. Cikgu panggil seorang untuk cikgu semak jawapan dia. Ataupun untuk dia cuba jawab. Cuba buat seorang. Okey, cikgu nak pilih nama Anas. Anas ada? Ada cikgu. Saya Okey, belum buat Anas. lagi. Oh, belum buat lagi. Okey, ada sesiapa yang boleh bantu Anas? Cikgu saya nak cuba. Okey, boleh Alia. C3H6.
C3 H6 So 9/2 O2. 9/2 O2 So 3 karbon dioksida 3 karbon dioksida dengan 3 air. 3 air. Okey, kita semak sama-sama. Okey, 3 karbon betul. And then hidrogen ada 6. So dia akan dapat 3 air, betul. Okey, kemudian oksigen. Oksigen sini ada 6 tambah 3, so 9 kan. That's why dia letak 9/2. Kalau ganjil awak kena per 2 lah sebab kita nak hilangkan sebab tak ada benda yang kita nak darab dapat ganjil kan, darab dengan 2. So kita letak per 2. Okey, bagus. Yang lain cikgu harap dapat jawab sama macam Alia. Kalau ada yang tak faham, cepat-cepat tanya Okey, seterusnya kita nak melihat sifat kimia alkena yang kedua iaitu tindak balas penambahan. Okey, tindak balas penambahan ni apa? Okey, tindak balas penambahan ni adalah kita panggil juga sebagai tindak balas penghidrogenan. Okey, cikgu tulis kat sini. Penghidrogenan. Iaitu kita tambah sorry. Cikgu baru nak terang penambahan. Silap. Okey, kejap. Mai pula cikgu. Okey, sifat kimia alkena yang kedua adalah sifat kimia tindak balas penambahan. Tindak balas penambahan ni nanti dia ada banyak tau. Tapi sebelum tu dengar dulu cikgu terang. Okey, secara umumnya disebabkan alkena ni adalah hidrokarbon tak tepu. Jadi, alkena ni dia boleh melalui tindak balas penambahan. Kalau kita belajar alkana dulu tak ada sebab dia dah tepu. Okey, dia punya ikatan antara karbon tu semua ikatan kovalen tunggal. So dia dah tak boleh dah nak tambah, nak boleh putus ikatan dah tak boleh. Dia cuma boleh tukar ganti sahaja kan. Okey, jadi untuk alkena, alkuna nanti dia ada. So tindak balas penambahan ni dia akan berlaku apabila atom lain, okey, apa maksud penambahan tu? Apabila atom lain ditambah pada setiap karbon pada ikatan ganda 2. Okey, so ikatan ganda 2 tu dia akan putus untuk membentuk hasil ikatan kovalen tunggal. Okey, so sebagai contoh, gambar tu macam kecil sikit kan, tapi boleh nampak cikgu harap. Sebagai contoh cikgu besarkan sikit gambar ni. Okey, so sebagai contoh, ni ada ikatan ganda 2. Nampak tak dekat situ? Tu ikatan ganda 2. So, kita katakan dia tak tepu. Kemudian kita boleh tindak balaskan dengan atom lain. So, dekat sini XY. Okey, XY. Jadi, XY ni dia nak buat macam mana? So, ikatan ganda 2 ni kita boleh putuskan dia. Okey, kita putuskan dia dan kita masukkan X dengan Y dekat karbon sini. So bila dia macam ni So bila kita putuskan, so bila kita putuskan, so bila kita putuskan dia akan jadi ikatan tunggal lah kat sini, betul tak? Bila ikatan tunggal, karbon 2 ni dia tak cukup. Dia baru ada 3 ikatan. So dia kena tambah lagi 1. So dia nak tambah dengan apa? Dia tambahlah dengan atom yang dia bertindak balas tadi iaitu X dan Y. Boleh faham tak? Cikgu boleh ulang tak? Saya kurang faham. Okey, macam ni. Okey, cikgu padam balik. Okey, cikgu buat gambar rajah yang baru lah ya. Okey, cikgu buat gambar rajah yang baru. Kita abaikan sekejap yang ini. Okey, so tindak balas penambahan ni dia berlaku pada alkena sebab alkena dia ada ikatan ganda 2. Macam ni. Contohnya cikgu ambil etena.
Okay, ethanal lah paling senang kan cikgu nak ambil. So, ni adalah hidrogen, ini adalah hidrogen, ini adalah hidrogen, ini adalah hidrogen. Okay, kemudian kita buat tindak balas. Okay, tindak balas ini nama dia tindak balas penambahan dengan XY. Okay, X, Y. Tak kisahlah XY, nanti kita akan tengok apa atom XY tu. Molekul XY ni kita akan tengok kejap lagi Okay, so apabila kita buat penambahan, okay, apa yang berlaku? Kita akan putuskan ikatan ganda dua ni. Okay, so kita akan putuskan ikatan ganda dua. So bila kita putuskan ikatan ganda dua, dia akan jadi C, dia akan jadi ikatan tunggal. Ikatan ganda dua tu kita putuskan, dia akan jadi ikatan tunggal dekat sini. So kita letaklah balik hidrogen tu. Ni yang asal kan. Ni yang asal. Cuma ikatan ganda dua tu dia dah putus jadi ikatan tunggal. So bila dia dah jadi ikatan tunggal, dia ada free lagi satu ikatan. Betul tak? Dia ada free lagi satu ikatan dekat bawah ni. So, yang free itulah dia masukkan atom lain ni. X, Y. Faham? Jelas tak? Jelas. Yang tanya tadi jelas Okey. So, untuk alkana ni kan, dia ada 5 tindak balas penambahan yang boleh berlaku. Iman, kenapa tu internet tak berapa okey ke? Okey. Okay, so dia ada 5 tindak balas penambahan yang berlaku pada alkena. Okay, iaitu yang pertama adalah tindak balas penghidrogenan. Okay, tindak balas penghidrogenan iaitu penambahan hidrogen. Okay, yang kedua adalah penambahan halogen. Penambahan halogen ni kita panggil sebagai penghalogenan. Okay. Yang ketiga adalah penambahan halogen halida. Okay, yang ketiga penambahan halogen halida. Yang keempat penambahan air. Dan yang kelima pengoksidaan menggunakan ejen pengoksidaan iaitu larutan kalium manganat 7 berasid. Okey. So 5 yang ni yang cikgu kata dia ada anak banyak-banyak tu. Penambahan ni sebab dia ada banyak penambahan yang boleh berlaku Actually ada lagi ni tapi untuk silibus kita belajar 5 je dulu, okey? Okey, first kita nak tengok tindak balas penambahan yang pertama. Cikgu kecilkan sikit. Okey, yang pertama iaitu tindak balas penambahan hidrogen. Okey, tindak balas penambahan hidrogen ini kita kenali dia juga dengan nama penghidrogenan. Okey, penghidrogenan. Okey, jadi apa benda penghidrogenan ni? Tindak balas penambahan hidrogen atau penghidrogenan ni adalah tindak balas di mana alkena bertindak balas dengan hidrogen. Okey, alkena ni dia bertindak balas dengan hidrogen dengan syarat pada suhu 180 darjah Celsius dan ada kehadiran nikel atau platinum. Okey, nikel atau platinum sebagai mangkin. Okey, untuk menghasilkan alkana sepadan. Kamu ingat tak masa kita belajar aplikasi kadar tindak balas tu? Tahun lepas. Ada satu cikgu ajar tindak balas penghidrogenan iaitu penghasilan mentega. Ingat tak? Tak ingat dah. Okey. Nanti kamu buka balik tajuk bab 7, tingkatan 4. Cuba tengok balik tindak balas penghidrogenan. Masa tu kita just tahu dia punya nama tindak balas je. Kita tak tahu macam mana tindak balas tu berlaku kan. So sekarang kita nak bincang lah macam mana tindak balas tu boleh berlaku. Macam mana daripada alkena yang tak tepu tu dia jadi tepu. Okey.
Daripada macam mana minyak sayuran yang dalam bentuk cecair tu dia boleh menjadi dalam bentuk pepejal. Itulah dia nama tindak balas ni. Okey. So kita nak lihat syarat untuk tindak balas penambahan hidrogen berlaku ni ada 2 syarat. Suhu dia mesti 180 darjah Celsius dan dia mesti ada kehadiran mangkin, nikel atau platinum. So mangkin ni fungsi dia adalah untuk meningkatkan kadar tindak balas. Okey. So kita lihat dekat sini. Ni contoh dia bagi. Nampak ni. Ini adalah persamaan am. Yang ni Ni adalah persamaan kimia am. Ataupun kita kata persamaan am. Okey, iaitu alkena. Okey, CnH2n tambah H2. Okey, ditambah dengan hidrogen. Dengan kehadiran nikel di bawah suhu 180 darjah Celsius. Dia akan hasilkan alkana yang sepadan. Okey, so kalau etena tambah hidrogen di bawah suhu 180 darjah Celsius dengan kehadiran nikel. So dia akan menghasilkan apa? Dia akan hasilkan etana. Kalau propena, dia akan hasilkan propana. Kalau butena, dia akan hasilkan butana. Okey. So cikgu tunjuk contoh macam mana tindak balas itu boleh berlaku. Okey, so contoh dia gas etena dia bertindak balas dengan gas hidrogen dengan kehadiran mangkin nikel pada suhu 180 darjah Celsius untuk menghasilkan gas etana. Okey, jadi kamu nampak tak? Ni hidrogen kan? Okey, dia hidrogen. So, dekat sini dia akan putuskan ikatan. Dekat ikatan ganda 2 etena tu dia akan putus. Bila putus, dia akan hasilkan lagi satu ikatan dekat karbon ni. Sebab ikatan ganda 2 tu putus, dia akan jadi ikatan tunggal. So, dia bolehlah tambah hidrogen ni dekat sini, hidrogen ni dekat sini. So, that's why lah dapat etana. Okay. So, persamaan kimia dia kita tulis C2H4 tambah H2 mesti letak nikel Ni dengan 180 suhu tu. And then dia akan hasilkan C2H6. So dia akan hasilkan etana. Okay. Cuba kita lihat latihan 27. Okay, kamu tengok latihan 27. Modul muka surat 107. Yang ini cikgu nak suruh kamu jawab sekarang. Okey, jawab sekarang. Cikgu akan tengok Telegram. Kalau kamu nak hantar sekarang pun boleh. Kalau kamu nak hantar sekejap lagi pun boleh. Cuba buat sekarang supaya kamu tahu mana soalan tu kamu boleh jawab ke tak. Okey, Elisa, cikgu baru tengok latihan kamu ni. Uji diri 2.2 tu hantar dekat Google Classroom sebab cikgu nak nilai untuk PBD. Yang hantar dekat Telegram hanya latihan pengukuhan. Okey, nanti tengok sama Google Classroom kamu tu. Mana yang kamu belum hantar. It's okay Elisa. Cikgu pun minta maaf juga sebab baru tengok Telegram tu. Tak baca, tak tengok gambar dia. Okey, boleh jawab tak latihan 27 ni? Senang aja saya rasa kan. Boleh cuba tengok. Okey. Latihan 28 pun sama. Cuba buat ataupun nak cikgu tunjuk contoh satu ke? Saya cuba tunjuk yang 28 sebab yang 27 tu saya rasa
okey je kot. 27 ni tak adalah macam ni sangat kan, banyak yang complicated sangat. Yang 28 ni kita bincang sama-sama. Okey, Rajah 28 menunjukkan penukaran alkena C3H6 kepada sebatian E. Okey, nyatakan nama bagi alkena Z. Dia suruh kita nyatakan alkena Z. So, alkena Z ni adalah C3H6. So, tindak balas X, dia tambah dengan hidrogen makin P. Okey, so dia menghasilkan sebatian E. Okey, kita cuba keluarkan maklumat dekat Rajah 28 ni. Okey, so sebatian E, sebatian alkena Z ni apa nama dia? Propena. Yes, propena. Okey, jadi kalau propena mengalami tindak balas penambahan hidrogen, dia akan hasilkan apa? Propana. Pandai pun. Dia mesti nama alkana yang sepadan. Okey, so barulah kita jawab soalan ni. So nama bagi alkena Z, apa alkena Z ni? Dah dapat jawapan kan? Dah jawab pun tadi. So tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas ini. So C3H6 tambah H2. Hasilkan, dia mesti tulis lah nikel ni. Nikel atas 180 darjah Celsius dekat bawah tulis. Okay, kalau kamu nak letak 180 darjah ke atas pun tak apa. Okay. So, dia akan hasilkan C3H8. Okay. H2 ni tambah dengan H2 ni. Barulah dia seimbang jadi H8. Hidrogen tu ada 8 So, hidrogen kiri kanan dah sama. Okey, nyatakan nama bagi sebatian E. Okey, kamu jawab. Nyatakan peranan makin P. Apakah fungsi makin P, kelas? Meningkatkan kadar tindak balas. Ya, betul. Meningkatkan kadar tindak balas. Okey. Jadi nanti kamu buat lengkapkan latihan 27, latihan 28 tadi tu sikit cikgu tinggalkan, 29. Ni kamu buat dan hantar melalui Telegram cikgu. Okey, kalau ada masalah tanya cikgu. Dia biasa pelajar yang sama je yang hantar. Pelajar yang lain tu cikgu tak tahulah dia buat ke tidak. Okey. Siapa yang hantar tu cikgu mesti doa lah dia dapat A. Jahatnya cikgu ni kalau tak hantar tak doa ke? Doa juga. Tapi yelah dia usaha dia cikgu tak nampak kan. Okey. Boleh cikgu teruskan dengan penambahan yang kedua. Okey. So penambahan yang kedua adalah penambahan halogen. Okey, penambahan halogen ataupun nama lain dia kita panggil penghalogenan. Okey, penghalogenan. Halogen tu apa? Halogen tu adalah klorin, bromin. Itu kita panggil halogen. So, penambahan halogen ni adalah alkena bertindak balas dengan halogen seperti klorin dan bromin pada keadaan bilik. Okey, sebagai contoh dekat sini dia kata gas etena dilalukan pada air bromin iaitu warna perang dan apa yang berlaku air bromin itu dinyahwarnakan. Kita semua tahu kalau gas bromin ke air bromin ke dia berwarna perang. So kalau dia bertindak balas jadi dia akan menghasilkan larutan itu akan menjadi tidak berwarna. Okey, so pemerhatian dia, pemerhatian dia kemungkinan ada dua kalau kita lihat. Kalau kita menggunakan air klorin, warna kuning larutan air klorin itu akan menjadi tidak berwarna. Akan menjadi tidak berwarna. Sama juga air bromin
larutan perang air bromin itu akan menjadi tidak berwarna. Kenapa dia tidak berwarna atau dinyahwarnakan pun boleh tulis. Okey. So, kita lihat dekat sini contoh tindak balas dia adalah okey. So, ini adalah etena. Nampak ikatan ganda dua dia kat sini. So, dia akan bertindak balas dengan bromin. Okey. So, apa yang berlaku? Nampak dia putuskan ikatan ganda dua ni. Bila dia putus ikatan ganda dua, adalah ikatan tunggal dekat bawah ni. Okey. So, karbon tu akan free satu ikatan. So, dua karbon tu akan free dua ikatan. So, bromin ni duduklah kat sini. Bromin ni duduklah kat sini. So, dia akan hasilkan bahan baru. Apa nama bahan ni? Nama dia adalah 1,2-dibromoetana. Kenapa dibromo? Sebab ada dua bromin. Okey, ada dua bromin. So, kenapa 1,2 cikgu? 1,2 tu sebab bromin tu duduk dekat karbon pertama dan kedua. Kedudukan bromin pada karbon. Itu 1,2. Okey? So, ini adalah persamaan kimia dia. C2H4 tambah Br2 menghasilkan C2H4Br2. So, kalau kita tengok, balance lah bilangan karbon, hidrogen dan bromin. Okey. So katakanlah kalaulah dia kata cabaran minda kat sini kan. Kalaulah etena bertindak balas dengan klorin, kamu rasa-rasa apa hasil dia? Apa nama hasil dia? Siapa dapat jawab? Etena bertindak balas dengan klorin. Rasa-rasa apa hasil dia? Cikgu, saya cuba ya. Okey. 1,2 dichloroetana. Yes, pandai Alia. Okey, betul. Bagus sangat. Okey, 1,2 dichloroetana. Okey. Alright, seterusnya kita nak tengok latihan modul. Latihan modul ni saya rasa ada dua soalan. Okey, soalan 30 dan 31. Okey, cikgu rasa cikgu nak masuk tindak balas penambahan ni dua sahaja. Boleh tak untuk malam ni kita belajar 3 je lah tindak balas untuk alkena, iaitu pembakaran, penambahan hidrogen dan yang kedua penambahan halogen. Cikgu tak nak banyak-banyak supaya tak nak kamu banyak sangat terima satu masa tu, takut kamu rasa stres. So jangan stres-stres. Kita belajar pelan-pelan. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so kamu cuba buat latihan 30, 31, kemudian hantar melalui Telegram. Okay.